بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وبك اللهم نستعين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana bagi kita satu peluang untuk sambungkan bacaan buku Riyadhus Salihin yang tulis oleh Al-Imam An-Nawawi, dan kita dah sambung bab nombor 13 dan dekat hadis yang nombor Al-Hadithul Ashir yang ke-10 daripada bab ni. Kalau di dalam buku dia hadis nombor 132. بالأسانيد الصحيحة المتصلة للإمام النووي أنه قال في كتابه رياض الصالحين: العاشر وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين يا رب العالمين. Masa hadis yang ke-10 daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala seseorang berjalan dalam suatu perjalanan, tiba-tiba dia merasa dahaga yang teramat sangat. Dia menemukan sebuah sumur yakni telaga, lalu turun ke dalamnya dan minum. Kemudian dia keluar dan tiba-tiba ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Ia memakan tanah kerana terlampau dahaga. Orang tadi berkata, anjing ini telah mengalami dahaga yang teramat sangat, sama seperti yang tadi aku alami. Dia lalu turun lagi ke dalam sumur telaga, dia memenuhi kasutnya dengan air kemudian menggigit hingga naik ke atas. Kemudian dia memberi minum kepada seekor anjing itu dan Allah pun memuji perbuatannya dan mengampuni dosanya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami mendapatkan pahala ketika menolong binatang? Baginda bersabda, dalam yakni menolong setiap makhluk hidup pasti ada ganjaran pahalanya. Hadis dari Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. قال: وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. والموق الخف، ويطيف يعني يدور حوله ركية يعني وهي البئر. Dalam satu riwayat oleh Imam Al-Bukhari, maka Allah memuji perbuatannya, mengampuninya dan memasukkannya ke dalam syurga lantaran perbuatannya itu. Dan dalam riwayat oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, tatkala ada seekor anjing berpusing-pusing di atas perigi yang hampir mati kerana dahaga, tiba-tiba ia dilihat oleh seorang wanita pelacur daripada kalangan Bani Israel. Dia terus menanggalkan kasutnya untuk mengambil air minum bagi anjing itu. Dia akhirnya memberinya minum. Dengan perbuatan itu, dia diampuni kerananya. Al-Muk, yang ini sepatu ataupun kasut. Yutifu, yang ini maksud mengelilingi sekitar perigi yang tidak dijaga, dan ia adalah sumur, yang ini telaga. So maknanya cerita ni atau hadis ni ada banyak riwayat. Satu riwayat seorang lelaki, tak tahu ummah kita atau ummah yang sebelum ni. Ni satu. Ada lagi satu riwayat yang dia kata seorang wanita. Ni riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga dia kata seorang daripada Bani Israel, bukan dia wanita, mungkin lelaki. Dan ada lagi satu riwayat yang dia kata yang Imam Nawawi dia bagi tahu di sini adalah daripada Bani Israel dan kerja dia untuk berzina. Ya. So walaupun dia macam amalan dia macam tak baik, dia macam sangat teruk, tapi Allah Subhanahu wa taala bagi maghfirah kepada dia. Kenapa? Ada beberapa ulama daripada kita yang mereka kata sebab dia rasa guilty di dalam hati. Masa yang dia rasa guilty dan dia buat satu amalan yang salih kerana Allah Subhanahu wa taala, sama dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala bagi dia maghfirah. Dan lagi satu, ada beberapa ulama dia kata masa itu dia rasa di dalam hati taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mula amal yang salih. Okay, so maknanya mungkin kita kata taubat itu satu syarat untuk mula amal-amal yang salih.
Saya dah bagi tahu dekat ni minggu lepas untuk yang pasal niyah. Kalau satu orang dia nak buat satu amalan yang salih, dia perlukan untuk niat. Okey. Sebenarnya kita diperlukan untuk niat. Tapi niat itu boleh buat dia macam generally. Contohnya, kalau satu orang dia bangun dekat salat subuh, masa yang dia buat salat subuh, dia bawa satu niat di dalam hati. Apa amalan yang saya akan buatkan dia di dalam hari ini itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So niat itu yang general itu cukup untuk satu hari. Okey, macam Ramadan. Kalau satu orang dia nak puasa, dia boleh satu niat untuk satu bulan, tapi bukan mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia kata mesti setiap hari. Tapi kalau satu orang dia nak buat satu niat untuk satu bulan, boleh, tidak ada masalah. Tapi lebih baik kalau dia bawa niat setiap hari. Itu opinion Al-Imam Al-Syafi'i. Dia nak bawa niat setiap hari. So semua orang dia akan fokus. Tapi dalam masa yang sama jangan jadi macam was-was. Setiap amalan sebelum dia mula dia nak fikir dan dia bawa niat itu. Tak payah was-was. Maknanya satu niat dia cukup. Macam satu orang dia nak belajar dekat universiti. Boleh bawa satu niat. Dia kata insya-Allah sepanjang saya belajar 4 tahun dekat universiti ni fi sabilillah dalam taat Allah Subhanahu Wa Taala. Niat itu cukup dan niat itu adalah yang asal. Kalau ada riak yang datang, ada satu benda yang kita buat dia untuk manusia, macam apa-apa yang dia berlaku nanti, itu yang bukan asal. Yang asal itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita boleh renew, kalau boleh renew niat kita masa semasa, itu lebih baik kalau selalu kita buat. Okey, hadis yang seterusnya al-hadi ashar qala wa anhu radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين رواه مسلم. وفي رواية مر رجل بغصن شجرة في ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره شكر الله له فغفر له. Maksudnya masa hadis yang ke-11 daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sungguh saya telah melihat seseorang memperoleh nikmat di dalam syurga kerana dia telah memotong sebatang pohon di tengah jalan yang tadinya ia mengganggu kaum muslimin. Hadis Imam Muslim. Dalam satu riwayat, seseorang berjalan lalu menjumpai satu cabang pohon ada di tengah jalan. Dia berkata, demi Allah, saya akan membuang ini supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Maka dia dimasukkan ke dalam syurga ini lantaran perbuatan baiknya itu. Dalam riwayat oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, tatkala seseorang berjalan di satu jalan, dia menjumpai satu cabang pohon berduri berada di tengah jalan. Dia pun segera membuangnya, maka Allah memuji perbuatannya dan mengampuni dosanya. Kalau kita nak tengok atau nak fokus di atas semua amalan yang salih, kita tak boleh dapat satu balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atau satu pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tak bawa niat. At least minimum kita akan bawa niat ataupun dia akan mula amal yang salih itu. So semua amalan yang di sini macam dia dapat syurga kalau dia buat satu benda, macam dia menjauhi satu satu benda yang mungkin akan bawa satu masalah kepada orang Islam. So kena kita buat satu benda. Macam satu orang sahabat dia datang kepada Rasul. Dia kata, ya Rasulullah, saya suka kamu dan saya suka kalau saya sama dengan Rasulullah dekat syurga. Dia kata, a'inni ala nafsika bis sujud. So maknanya membanyakkan daripada sujud. Maknanya membanyakkan solat. Ya. So masa yang dia datang kepada Rasulullah dan dia menjelaskan perasaan dia kepada Allah, kepada Rasulullah dia tak terima perasaan dia sahaja. Ya, walaupun dia rasa macam mencintai Rasulullah, dia suka kalau sama dengan Rasulullah bersemua, ya Allah akan bagi satu pahala, tak ada masalah. Tapi kalau nak dapat satu darjat yang tinggi, kita diperlukan untuk amal yang saleh. So Rasulullah dia suruh dia untuk banyakkan amal yang saleh atau banyakkan sujud. Okey, hadis yang seterusnya, qala ats-tsani 'ashar وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم. Maksud hadis yang ke-12 daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwuduk dengan cara wuduk yang sempurna, kemudian menghadiri solat Jumaat, lalu dia mendengarkan khutbah Jumaat dan berdiam diri, maka diampuni baginya dosa-dosa yang ada di antara Jumaat yang lalu ditambah 3 hari. Dan barang siapa bermain kerikil, ketika khatib sedang menyampaikan khutbah Jumaat, maka dia telah lara, sia-sia Jumaatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Alhamdulillah, tengok untuk kelebihan dia atau untuk pahala dia, satu orang dia ambil wuduk sahaja. Dan ada beberapa ulama yang dia kata ambil mandi dekat hari Jumaat. Ni hadis khas untuk hari Jumaat sahaja. InsyaAllah selepas 2 hari kita akan dapat salat Jumaat. Okey, hari Jumaat. Ni Jumaat yang pertama dekat bulan Rajab. Dan bulan Rajab ni bulan yang muharram, yang haram. Okey, yang tak boleh buat perang, tak boleh buat masalah kepada orang yang lain. Okey, amalan yang salih Allah akan tambahkan dia. Dalam masa yang sama, semua dosa Allah akan membanyakkan atau membesarkan dia. So kita akan hati-hati. Ni satu. Yang kedua, kalau ramai orang dia kata apa boleh buat dekat bulan Ramadan? Apa yang paling yang kita mampu atau yang paling dekat pada Allah SWT atau yang Allah suka untuk membuatkan dia? Sebenarnya kita tak mampu atau Allah tak bagi kita berjaya kalau kita tak prepare daripada sekarang. Ramai orang dia tanya macam mana saya akan dapat khusyuk di dalam salat. Kalau tak prepare sebelum masuk salat, tak boleh dapat khusyuk di dalam salat. Ya, sebab ada beberapa langkah yang kita mesti atau diperlukan untuk prepare, baru kita boleh dapat berjaya. So untuk Ramadan sama juga. Kita akan prepare daripada sekarang, daripada bulan Rajab. Bulan Syaban dia bukan ni bulan haram, tapi ni Rajab ni bulan yang haram. So kita boleh mula daripada bulan Rajab. Bulan Rajab kita akan prepare. Lepas tu Syaban baru dekat Ramadan kita boleh buat banyak amal yang saleh. Dan Allah akan tahu, Allah akan tolong kita, Allah akan open mind kita untuk apa amalan yang kita boleh mampu atau kita boleh membuatkan dia dengan ikhlas, dengan niat yang baik. Okey. Untuk berkait dengan solat Jumaat sebenarnya, saya ada ingat satu hadis yang sahih yang Al-Imam Abu Dawud dia sebutkan dia di dalam buku dia Sunan Abi Dawud. Hadis yang saya suka sangat kalau ramai orang dia boleh membuatkan dia. Rasulullah bersabda, man ghassala waghtasal. Ni yang pertama. Man ghassala, okey, kira sama dengan saya, nanti saya akan terjemahkan dia, okey? Rasulullah bersabda, man ghassala waghtasal. Ni yang pertama, ghassala waghtasal. Dan yang seterusnya, wabakkara wabtakar. Ni perkara yang kedua. Wamasha walam yarkab. Ni yang ketiga. Dan yang keempat, wadana minal imami walam yalghub. So di dalam setiap perkara ada 2 benda yang kena buatkan dia. Kalau dah buat 4 perkara, ada satu pahala atau satu membalas daripada Allah SWT yang sangat besar. Okey, saya akan kembali kepada terjemahankan dia. Okey, yang pertama, man ghassala waghtasal. Sesiapa yang dia ambil mandi dan dia suruh isteri dia untuk ambil mandi. Kalau dia tak kahwin, dia akan suruh abang dia, adik dia, ibu dia, sesiapa yang daripada keluarga. Ni ghassala waghtasal. So dia ambil mandi dan suruh orang lain dia ambil mandi. 1. 2. Wabakkara wabtakar. Dia keluar awal daripada rumah dia dan dia sampai masjid awal. So dia keluar awal dan sampai awal. Wabakkara wabtakar. Ini yang kedua. Yang ketiga, wadana minal wamasha walam yarkab. Dan dia berjalan, tak naik satu kenderaan. Dia mesti berjalan daripada rumah dia sampai masjid. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, wadana minal imami walam yalghu. Dan dia mendekatkan pada imam macam saf yang pertama atau saf yang kedua, walam yalghu, dan dia tak bercakap langsung, tak lara. Okey, apa yang kalau dia dah buat 4 benda yang di sini, apa dia akan dapat? Tengok membalasan dia daripada Allah SWT. Rasulullah bersabda, kana lahu bikulli khutwatin yamshiha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha.
Setiap langkah yang dia telah jalan dia daripada rumah, setiap langkah Allah akan bagi dia 1 tahun yang penuh dengan puasa dan qiyamul lail. Setiap langkah. So kalau rumah dia jauh dan dia diperlukan 100 langkah, mana dia akan dapat 100 tahun yang dia penuh dengan ibadah. Ibadah apa? Qiyamul lail dan puasa. Boleh kita puasa setiap hari? Tak boleh. Susah kalau kita nak buat puasa macam Nabi Daud. Dia on off. Hari ini puasa, esok dia iftar. Lepas tu lusa dia akan lusa dia akan puasa dan macam alternate. Kita tak mampu. Tapi kalau kita buat macam ni dengan 4 perkara, kita akan dapat setiap langkah 1 tahun yang penuh dengan puasa dan qiyamul lail. So, apa yang kelebihan dia? 4 benda yang saya sebutkan tadi. Ni sama dengan dia berkait dengan hari Jumaat. Okey, hadis yang seterusnya, al-thalith ashar wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا توضأ العبد المسلم أو قال المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم. Maksud hadis yang ke-13 daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwuduk lalu membasuh mukanya, maka keluarlah daripada wajahnya itu semua dosa yang terlihat oleh pandangan matanya bersama titisan air atau bersama titisan air yang terakhir. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya itu semua dosa yang dikerjakan oleh kedua tangannya bersama titisan air atau bersama titisan air yang terakhir hingga keluar bersih dari dosa-dosanya. Dan apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua dosa yang dikerjakan oleh kedua kakinya bersama siraman air atau bersama titisan terakhir hingga keluar bersih daripada dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah wudu itu satu ibadah. Wudu itu adalah satu ibadah yang dia tak berkait dengan solat. Sesiapa orang yang dia suka ambil wudu, macam Sayyiduna Bilal, dia masuk syurga. Dan satu hari Rasulullah dia tanya dia, macam mana saya dengar berjalan kamu di dalam syurga. Apa buat? Dia kata, ya Rasulullah, selalu saya jaga wudu. Walaupun saya tak nak solat, tapi kalau saya macam dengan hal yang biasa, dia tak nak solat atau tak nak buat tawaf dengan Masjidil Haram semua, dia ambil wudu sahaja. Dia selalu jaga wudu. So dia dapat masuk syurga. Ni satu. Yang kedua, wudu itu adalah satu perjagaan daripada atau satu perlindungan daripada syaitan. Syaitan tak boleh sentuh kita atau ganggu kita kalau kita selalu jaga wudu. Wudu itu penting. Dia akan jaga kita. Tak perlu untuk solat sahaja. Kalau dia nak solat, baru ambil wudu. Tak. Okay? So, ni satu ibadah yang tak berkait dengan apa-apa ibadah yang lain. Okay? Dan yang ketiga di sini, untuk wudu, ramai orang, dia akan niat wudu itu untuk solat sahaja. Tapi kalau dia ambil wudu sahaja, sebab dia nak dia selalu sentiasa sama dengan taharah, itu satu ibadah dan Allah akan bagi dia pahala sebenarnya. So, boleh membuatkan satu amal yang salih yang kita sentiasa dengan keadaan berwudu. Boleh, tak ada masalah. Satu ibadah sebenarnya. Okey, di sini ada banyak benda yang semua dosa-dosa akan jatuh daripada badan kita. So, kalau kita nak dapat satu pahala itu, kita at least bawa niat. So, kalau selalu niat kita untuk salat, mungkin kita tak dapat kelebihan hadis yang di sini. Tapi kalau kita pergi dan kita kata ni niat kita untuk membuatkan atau amalkan hadis yang di sini, dalam masa yang sama saya nak buat salat. Boleh dapat, tak ada masalah. Atau kita boleh dapat kalau boleh bawa niat. Ataupun kita amalkan hadis yang di sini, tapi bukan untuk salat sahaja. Okey, kalau macam pukul 10.
Tak ada, mungkin ada salatul duha, tapi kalau dah salat duha dan salat zuhur macam dah jauh, mungkin ada 3 jam. Tak apa, pergi dan ambil wuduk. Dan amalkan hadis yang di sini. Boleh dapat, tak ada masalah. Ya. Okey, hadis yang seterusnya, qala ar-rabi'a ashar wa anhu radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadan mukaffirat ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir, rawahu Muslim. Masa hadis yang ke-14 daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, salat 5 waktu, Jumaat ke Jumaat dan Ramadan ke Ramadan adalah menjadi penebus bagi dosa-dosa yang terjadi di antara jarak satu ibadah ke ibadah yang lain selagi dosa-dosa besar dijauhinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Okey, hadis yang di sini tak payah bawa niat. Tapi kalau tak membuatkan satu kabira daripada al-kabair, dosa yang besar. So syarat hadis yang di sini tak buat dosa besar. Itu kelebihan tak membuatkan dia. Okey, so di sini kalau kita macam dah salat zuhur dan kita nak tunggu sampai salat asar, di antara salat zuhur dan salat asar, kalau kita tak buat dosa yang besar dan kita dah sampai salat zuhur dan kita salatkan salat zuhur, maknanya apa dosa di antara zuhur dan asar, Allah akan padamkan dia. Ni kalau di antara dua salat. Okey, so sekarang macam mana kalau ada insya-Allah tak ada. Tapi kalau ada dosa yang besar di antara dua salat, so semua dosa yang besar dan yang kecil Allah tak padamkan dia. Allah tak maghfirah. Okey, kita apa perlukan satu benda yang lagi kuat. Apa dia? Di antara 2 Jumaat. Okey, daripada Jumaat sampai Jumaat. Di antara 2 Jumaat dia akan padam dosa itu. Okey. Kalau dia macam tak dapat salat Jumaat, mungkin dia sakit, mungkin dia tertidur apa semua, dia perlukan lagi satu kuat. Apa dia? Iaitu daripada Ramadan hingga Ramadan. Ni yang lagi besar. Di antara 2 Ramadan. Okey. Sebenarnya bukan ni sahaja, ada lagi satu hadis yang Rasulullah bagi tahu di antara satu umrah ke satu umrah. Atau satu haji sampai satu haji. Dia itu lagi besar pada Ramadan. Tapi tengok macam mana. Okey, hadis yang seterusnya, al-khamisa ashar wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghu al-wudu'i 'ala al-makarih wa kathratu al-khuta ila al-masajid wa intidharu as-salati ba'da as-salah fadhalikum ar-ribat, rawahu Muslim. Yang ke-15 daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah aku tunjukkan kepadamu perkara-perkara yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa dan menaikkan darjat? Mereka menjawab, tentu ya Rasulullah. Baginda bersabda, menyempurnakan wuduk pada masa-masa sukar, memperbanyakkan langkah menuju masjid dan menunggu kedatangan waktu salat setelah mengerjakan salat. Inilah yang dinamakan ar-ribat. Ar-ribat pada asalnya bermaksud menjalankan tugas di wilayah yang bersempadan dengan negeri musuh. Kemudian amal-amal ibadah yang telah disebutkan dalam hadis tersebut diumpamakan dengannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, so perkara yang pertama, dia akan ambil wuduk dengan keadaan yang susah. Macam tak ada banyak masa, macam dia sibuk. Walaupun dia sibuk, dia dapat satu masa untuk ambil wuduk. Ataupun satu orang masa yang macam sejuk sangat, dia ambil wuduk dengan air yang sejuk. Atau dengan keadaan yang panas, dia nak pergi dan ambil wuduk dengan air yang panas. Tengok macam mana. Dengan keadaan yang susah adalah satu pemadam sebenarnya. Ya, so boleh fokus. Wa kathratul khuta ila al-masajid, dan membanyakkan langkah-langkah kepada masjid. Itu yang Bani Salimah masa yang mereka macam jauh, mereka duduk dekat Masjid Al-Qiblatain. Dan mereka nak pindah daripada sana dan mereka nak duduk dekat pada Al-Madinah. So mereka rasa macam jauh. Rasulullah dia kata jangan datang. Okey, makanukum tuktabu atharukum. Duduklah dekat sana dan semua langkah-langkah akan bertulis. Okey, semua akan record. Makanukum tuktabu atharukum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dekat surah Yasin, nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum. Naktubu ma qaddamu itu amalan mereka. Wa atharahum apa yang kesan-kesan, apa yang mereka tinggal selepas dah meninggal atau dah wafat. Apa yang mereka tinggal di dalam dunia itu masih sambung tulis.
Kalau satu orang macam bagi satu sedekah yang jariah, sedekah jariah itu sebenarnya satu amal yang dia akan sambung walaupun selepas kita mati. Ramai orang dia fokus kalau anak dia akan ingatkan dia kalau dah mati. Tapi sebenarnya anak-anak kita nanti dia akan sibuk. Mereka akan sibuk. Mungkin akan tak ingat. Kenapa kita tak ingat diri sendiri sebelum mati? So kita kena cuba dapat atau mencipta satu sedekah yang jariah yang dia akan sambung walaupun kita dah wafat atau dah mati. Ilmu. Kita boleh sebarkan ilmu. Ni kita sekarang saya ajar, Rasulullah dia akan dapat pahala. Sebab Rasulullah dia guru yang pertama. So masa yang dia ajar sahabat, dia ilmu dia dah tinggal. Sama dengan sahabat kepada at-tabi'in. Dia tinggal sama dengan at-tabi'in. Sampai sekarang. Ilmu kita di sini, Rasulullah dia dapat pahala. Sahabat dapat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semua mereka. So kita sebarkan ilmu. Apa yang kita belajar walaupun satu hadis. Kita sebarkan dia. Tak ada masalah. Okay? Semua sedekah yang jariah kena fokus di atas dia, bukan daripada anak-anak kita. Bukan daripada orang yang lain akan ingatkan kita selepas kita mati. Okey, hadis yang seterusnya. Naam. Apa maksud yang menyempurnakan wuduk pada masa-masa sukar tu? Iaitu dengan keadaan yang susah. Ya, alal makarih. Sejuk ke macam mana konsep dia? Tengok, semua keadaan yang susah. Kalau ikut bahasa Arab, dia kata al-makarih. Al-makarih jama' kalimat makruh. Makruh yang tak suka dia. Macam benci. Atau macam susah nak membuatkan. Mungkin susah dengan masa, susah dengan air, mungkin air ada masalah, atau dengan badan kadang-kadang macam dia macam sakit atau dia macam sensitif untuk air. Tengok apa keadaan yang susah. Ya. Jazakallah khairan ya Syekh Khadir. Hadis yang seterusnya qala as-sadis ashar an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla al-bardaini dakhala al-jannah muttafaqun alaih. Al-bardani as-subh wal 'asr. Maksud hadis yang ke-16 daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan salat subuh dan asar, maka dia masuk syurga. Hadis dari Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Al-Bardain bermaksud salat subuh dan juga salat asar. Ya. So kenapa Rasulullah dia namakan dia Al-Bardain? Al-Bardain sebenarnya daripada Al-Bard, sejuk. Okey, tapi kalau kita nak tengok pada salat asar, sebenarnya dia bukan sejuk. Salat subuh ya, dia sejuk. Tapi kalau salat asar dia tak sejuk. Kenapa? Kenapa namakan dia bardun atau dia macam sejuk? Sebenarnya dua waktu ni selepas tidur. Kalau satu orang dia tidur dekat malam, dia akan bangun untuk salat subuh. So dia akan rasa di dalam selimut dia macam warm. Masa dia bangun macam susah, dia nak tinggal rehat, dia nak pergi ambil wudu. Dan lagi satu untuk salat asar. Masa yang dia dah tidur untuk kailulah, dia nak bangun daripada kailulah. Dia akan rasa macam sejuk. Itu kenapa Rasulullah dia namakan dia Al-Bardain. Okey, hadis yang seterusnya as-sabi' ashara anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha rawahu al-Bukhari. Maksud hadis yang ke-17 daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba itu sakit atau bermusafir, maka ditulis baginya amal perbuatan yang selama ini biasa dilakukan pada waktu dia bermukim dan sihat. Hadis dari Imam Al-Bukhari. Itu kelebihan kalau kita sambung dengan keadaan yang baik. Kalau kita sambung dan beriltizam, istiqamah dengan amal yang saleh. So kalau kita dapat satu keadaan yang sementara atau dia macam emergency dengan sakit, badan dia sakit apa semua, malaikat dia akan sambung. Atau Allah akan suruh malaikat sambunglah, tulis yang sama. Ya. Hadis yang seterusnya dan yang terakhir untuk majlis kita hari ini, qala ats-tsamina 'ashar an Jabir radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah. Rawahu al-Bukhari wa rawahu Muslim min riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Maksud hadis yang ke-18 daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang ma'ruf adalah sedekah. Hadis dari Imam Al-Bukhari dan meriwayatkannya oleh Imam Muslim daripada riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu.
Okey, apa maksud ma'ruf? Dia dia macam terjemahkan perkataan yang sama. Ma'ruf kebaikan. Macam mana? Dia macam kebaikan lah. Setiap yang kebaikan itu adalah sedekah. Setiap benda yang baik. Boleh kata kebaikan, tapi kalau nak ikut ta'rif yang di dalam bahasa, mereka bawa perkataan ni atau Rasulullah bawa perkataan ni daripada arafa, yang kenal. So semua benda, tengok, semua benda yang dikenalkan adalah baik, kita akan anggapkan dia amal yang saleh. So tak perlukan apa yang Rasulullah sebutkan dia. Sebab setiap culture mereka ada adat yang beza pada culture orang Arab. So semua amal yang saleh dengan orang yang Arab, mungkin orang yang bukan Arab tak kenal atau tak tahu, atau mereka tak anggapkan dia adalah amal yang baik. So maknanya di sini ma'ruf ni yang am. Semua benda, semua berlakuan, semua bercakap, apa-apa benda yang dia semua satu masyarakat dikenali atau dah bersetuju adalah amalan itu yang saleh, kita akan anggapkan dia ada amal yang saleh. Itu Rasulullah namakan dia ma'ruf. Semua orang dah kenal dia adalah amalan yang baik. Tapi masih kita boleh kata diperlukan untuk niat. Niat itu akan bawa pahala. Okey, insyaAllah, alhamdulillah. Ada soalan? Ustaz, kalau dia macam perkara yang baru dalam agama, macam mana pula Ustaz? Walaupun dia kalau dia perkara yang baru dalam agama. Macam ni. Okey, agama akan terima al-adatu muhakkama, akan terima semua benda-benda adat yang ada di dalam culture. Tapi apa yang dia lawan pada agama daripada culture, kita tak terima. Tapi kalau terbalikkan dia boleh, tak ada masalah. Ya. Okey, itu sahaja untuk majlis kita hari ini. InsyaAllah kita akan sambung bab yang sama, dan alhamdulillah saya suka bab ni sebab zaman dia kita macam dengan bulan Rajab, dan kita diperlukan untuk amal yang saleh, dan di sini banyak amal yang saleh yang berkait dengan bercakap, berkait dengan berlakuan, berkait dengan duit kita, harta kita, semua nasihat, apa benda kita boleh membuatkan dia dekat bulan Rajab insya-Allah. Jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr, insan la fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Syekh Adil. Wa iyyakum ya Syekhul Karim. Barakallah. So diingatkan kepada semua hadirin untuk isi attendance dan juga untuk urusan sanad. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.